Ini adalah kisah yang nyata, kisah yang benar, melibatkan sahabat Nabi SAW bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Biarpun dihukum pemulauan kerana tidak hadir di perang Tabuk, beliau menceritakan kisah hukuman itu dalam sebuah hadis yang panjang. Sungguh pun dihukum, ia bukanlah alasan untuk Ka'ab berpaling tadah daripada terus berada di dalam nahwada perjuangan yang diterajui Rasulullah SAW. Peristiwa ini berlaku ketika terdapat ramai puak munafik yang tidak menyertai gerakan jihad ke Tabuk. Misinya adalah untuk mengajar kebiadaban Rom yang melanggar etika diplomasi apabila membunuh Farwah bin Amr al-Juzami, seorang delegasi Muslim yang berada di Syam. Kaum munafik bukan sahaja gagal menyahut perintah Nabi, mereka gagal menginsafi diri, bahkan cuba mempengaruhi orang lain supaya turut menguzurkan diri dalam peperangan tersebut. Hal ini dirakam di dalam surah Al-Taubah ayat ke-81. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Orang-orang munafik yang tinggalkan, yakni tidak turut berperang dalam Tabuk itu, bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah, yakni di Madinah, dan mereka sememangnya tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, yakni dengan sebab kufurnya. Dan mereka pula yakni menghasut dengan berkata, janganlah kamu keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Katakanlah, wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas membakar kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Sebelum Tabuk, kaum muslimin pernah memerangi tentera Rom dalam peperangan Mu'tah kerana mereka membunuh wakil kaum muslimin, iaitu Haris bin Umair al-Uzdi. Dalam peperangan tersebut, ketua Panglima lantikan Rasulullah SAW menemui syahid, sehinggalah kemudiannya tentera muslimin bermusyawarah lantas melantik Khalid Al-Walid radhiyallahu an sebagai ketua mereka. Khalid Al-Walid yang masih baru memeluk Islam kemudiannya mengarahkan tentera mengundurkan diri kerana peperangan yang terlalu sengit dan ramai tentera Islam yang terkorban. Oleh kerana itu, jika peperangan benar-benar berlaku di Tabuk, maka ia menjadi medan pertembungan yang kedua menemukan semula tentera Islam dengan Rom. Hal ini menyebabkan ramai kaum munafik sengaja menguzurkan diri, mencari alasan-alasan sebagaimana dinyatakan Al-Quran, iaitu faktor cuaca panas membahang, perjalanan jauh dan sukar untuk mendapatkan bekalan air. Padahal kaum munafik sebenarnya mempunyai pakatan sulit dengan kerajaan Rom. Antara alasan lain kaum munafik disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-49 yang berbunyi dan bermaksud, di antara mereka kaum munafik ada yang berkata, berilah saya izin, yakni tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Sejurus tentera Islam sampai ke Tabuk, peperangan sebenarnya tidak pun berlaku sebagaimana yang dijangkakan, kerana setelah Rom mendengar khabar kedatangan Rasulullah SAW membawa sejumlah ketenteraan yang besar seramai 30,000 orang, mereka masing-masing berkeliaran lari di pelbagai negeri. Sebahagian ulama sirah menyatakan bahawa Rom memang tidak sanggup menentang tentera Islam di Tabuk kerana mereka masih dipimpin oleh seorang Nabi. Walaupun terdapat beberapa orang sahabat mencadangkan agar tentera Islam mengejar tentera-tentera Rom yang lari, tetapi Rasulullah SAW mengarahkan agar kembali pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Tabuk ke Madinah, kaum munafik telah merancang pelancaran Masjid Ad-Dirar
agar dirasmikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tipu daya kaum munafik itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk membinasakan Masjid Ad-Dirar di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah maklum tentang beberapa orang yang tidak pergi ke Tabuk. Lebih 80 orang bertemu baginda dan rata-ratanya membawa bermacam-macam hujah, termasuklah adanya memberi alasan sedang berpuasa. Di antara mereka yang jujur serta mengaku salah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah dan Ka'ab bin Malik, yang terkenal memiliki bakat pidato, debat dan mampu menuturkan syair-syair indah secara spontan. Ka'ab bin Malik tidak pernah terlepas dalam mana-mana seri peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di perang Tabuk. Semasa perang Uhud, ketika pasukan pemanah berantakan dibelasah tentera berkuda oleh kafir Quraisy, telah tersebar berita palsu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkorban, sehingga menyebabkan tentera Islam menjadi lemah, lesu dan tidak bersemangat. Tetapi Ka'ab bin Malik lah orang yang mula-mula mengesan bahawa berita itu dusta, kemudian melaungkan dengan penuh kesungguhan kepada tentera Islam agar kekal dan tidak berganjak. Ya ma'syaral muslimin, abshiru, hadza Rasulullah hayyun lam yuqtal, yang berbunyi, wahai sekalian muslimin, terimalah berita gembira untuk sekalian semua bahawa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak terbunuh. Tidak heranlah jika setiap kali peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertanya tentang laporan kehadiran Ka'ab bin Malik. Justru ketiadaannya di Tabuk dapat dikesan awal oleh Rasulullah. Sungguh pun besar bakti Ka'ab bin Malik. Langsung sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan hukuman ke atasnya, termasuklah Murarah dan Hilal, di atas arahan Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan mereka munafik, tetapi kerana potensi dan kewibawaan mereka boleh mempengaruhi masyarakat Islam untuk sama-sama bersikap culas terhadap arahan-arahan Rasulullah selanjutnya. Berikut adalah sebab-sebab ketidakhadiran mereka di Tabuk. Pertama, Murarah bin Rabi' tidak bersama-sama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana hasil tanaman anggur dan tamar di kebunnya sedang ranum dan terpaksa dikutip. Lalu beliau menyangka penyertaannya dalam lain-lain peperangan sebelum ini dapat melepaskan dirinya daripada peperangan yang seterusnya bakal dihadapi oleh kaum muslimin. Kedua, Hilal bin Umayyah sibuk mendampingi kaum keluarganya yang baru pulang ke Madinah setelah sekian lama meninggalkan kota itu. Seperti Murarah, Hilal juga menyangka penyertaannya di dalam beberapa peperangan terdahulu bersama Rasulullah mengizinkan sebab-sebab keuzurannya. Ketiga, Ka'ab bin Malik pula sedang menikmati kesenangan yang sebelum ini tidak pernah dinikmatinya. Sejak peristiwa Fathul Makkah, kebunnya mulai subur, unta-untanya beranak pinak. Hal itu menyebabkan Ka'ab telah sengaja tidak turut serta bersama tentera Islam ke Tabuk. Lebih-lebih lagi, jumlah umat Islam yang menyertai Rasulullah ke Tabuk itu sangat ramai dan beliau mengira keuzurannya itu dimaafkan. Berikut adalah kata-kata Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatijahkan kejujuran hatinya. Demi Allah, andai aku duduk di sisi selainmu, wahai Rasulullah, dari golongan ahli dunia, nescaya aku mampu mendapat jalan keluar dari kemukaannya dengan mengemukakan suatu alasan.